Okey, Assalamualaikum. Disebabkan faktor-faktor cuaca dekat luar rumah Az pun angin kuat. Jadi biasanya kalau angin kuat, memang talian internet dekat sini huru-hara. Dia ikut masuk ke laut juga. Okey. Okeylah Az terus pergi ke cara-cara nak buat GF kan. Okey, biasanya kalau GF kita akan guna Google Drive. Okey, Google Drive kita sign in macam biasa. Biasanya kan kita pergi dekat Gmail kita kan, dekat inbox tu. Okey, tapi rasanya ni semua orang tahu kot. Okey, kalau Az masuk dekat sini, Az guna Gmail. Boleh juga kita gunakan akaun kita yang Delima tu. Yang ni Az guna yang akaun Delima tu. Sorry. Ni Az guna akaun Delima guru. Right. Okey. Dia pun loading agak lambat. Okey, macam mana kita nak tahu ni akaun apa? Kita tengok yang sebelah menu sebelah kanan ni, dekat yang ni. Tengok tu, kita boleh tekan nanti keluar. Okey, Jin 9611 ni, ni yang ada 5 punya lah. Okey, lepas tu pergi dekat belah kiri ada butang tambah kan. Okey, kita pergi dekat tambah. Pergi dekat tengok ni kalau dia warna-warna macam ni warna-warna blur tadi tu dia belum dia tengah loading. Okey, ni warna dah clear. Dekat sini. Biasanya kita pergi dekat ni Google Form. Sini dia. Kalau tak jumpa Google Form dekat sini, kita pergi dekat More. Nanti ada Google Form. Cari je. Tapi sebab sudah biasa dekat sini ni dah ada Google Form, jadi kita pun klik Google Form. Blank form. Okey, nak klik kat Google Form je boleh. Pergi dekat anak panah ni, pergi dekat blank form pun boleh. Okey. Sorry lah videonya goyang-goyang. Pegang sebelah tangan. Okey. Okey. Jika kita perasan yang sebelah kiri atas ni adalah untuk tajuk ataupun ialah tajuk kita punya Google Form kita. Katakan hari ni kita nak buat KV. Jadi kita pun double klik macam biasa, delete. Okey, masukkan nama KVK. Okey, contohlah KVK. Okey. Lepas tu pergi dekat setting ni, dekat bunga ni. Pergi dekat setting. Sekejap ya, ni menunjukkan talian di sini agak slow. Okey, sepatutnya bila kita klik je setting ni, kita kena pilih quiz. Bersabarlah. Okey. Tengok line Az pun berapa bar je ni, 2 bar je. Okey. Okey, dia masih belum ada. Okey, tak apa, Az tunjuk contoh. Okey, tunjuk contoh ini yang dah siap kan. Ni okeylah. Az perkenalkan dulu.
Belah kiri sekali ni macam Ais cakap tadi ni ada kita tak letak tajuk ataupun kita namakan kita punya Google Form. Okey, lepas tu ni ada move to folder kan. Bila kita klik dekat sini, move to folder, kita nak masukkan ataupun kita nak simpan dia dekat mana. Okey, macam Ais ada buat folder dekat dalam ni. Kalau nak tambah folder lain, kita boleh klik new folder. Lepas tu kita namakan. Lepas tu kita klik je move here. Okey, disebabkan memang dah ada dah dalam ni, jadi dia warna macam ni. Jadi dia pun dah cakap dah, item is already in this folder. Memang dah ada dah dalam folder ni. Okey, abaikan. Okey, lepas tu ini button adds on. Kalau nak buat sijil, kita klik dekat sini. Okey, ini customize theme. Okey, ini best sikit sebab kita boleh pilih theme color. Okey, nak pilih color apa? Okey, tengok bila kita pilih color ni, apa color macam color orange ni, dah jadi orange. Okey, kalau kita pilih color blue, dia jadi blue. Okey. Header ni okey, katakanlah Ais pilih Ais choose header. Okey, biasanya okey, bolehlah cari dekat sini ataupun kalau ada yang buat sendiri boleh kita upload. Okey, pergilah work and school ke. Okey, header tu yang dekat atas tu yang ada nama-nama dia tu. Okey, bagi cantik sikit lah kita punya Google Form kan. Oops, something went wrong. Nampak sangat internet kat sini tak kawan dengan Ais hari ni. Okey, tak apa. Kalau tu kita upload je macam biasa. Nanti gambar tu ada dekat atas. Ais tunjuk ni. Ni. Okey, tak ada. Memang tak kawan lah Ais punya ni hari ni. Okey, lepas tu nak font style ke. Okey, tengok ni Ais pilih basic. Kalau playful apa akan jadi? Dia jadi macam tu. Okey, kalau pilih formal, cuba tengok. Dia tukar kan. Jadi kita main klik-klik je. Dekoratif. Wah, cantik gitu. Tapi Ais pilih basic. Okey, lepas tu dah sudah kita klik je pangkah ni. Dia akan automatically dia save. Okey, lepas tu ni bila kita dah buat ke ataupun kita nak puas hati, kita tekan je mata ni. Mata ni fungsi dia untuk kita tengok apa yang hasil kita. Okey. Dia tengah loading. Okey, dia lambat. Jadi kejap lagi kita jengah balik apakah hasil. Ni dia hasil je. Okey. Ni yang kita dah buat. Okey. Lepas tu okey, kita dah tak nak tengok lagi. Kita pergi balik dekat kita punya soalan ni. Sini sebenarnya yang agak penting. Butang bunga ni kita kena klik setting. Okey, dia akan bagi tiga types, general, presentation, quizzes. Biasanya general ni kalau kita nak kumpul email address, kita klik dekat sini. Kalau kita tak nak, biarlah unklik je lah kan, sebab klien kita budak-budak pemulihan. Jadi kadang-kadang tu email address pun tak ada. Kalau kita klik sini, diorang kena isi email address tu baru diorang boleh jawab. Okey, jadi Ais pun untick. Okey, ini pun untuk yang user Ministry of email yang delima tu aja yang boleh guna. Yang ini limit ni maksudnya seorang sekali je dia boleh jawab. Jadi tak payahlah klik. Lepas tu boleh tak responden ni edit after submit dengan si summary chart. Jadi biasanya ini kita ni yang tak perlulah diorang edit kan. Jadi ini tugas kita. So kita untick. Okey, yang paling penting sekali dekat sini. Kita abaikan presentation sebab ini bukan presentation. Cuma dekat sini kalau kita nak shuffle question order tu boleh. Misalnya contoh ni ni. Okey, contoh soalan nombor 1, 2, 3 kan. Nombor 1 hari, nombor 2 tarikh. Okey, tapi bila kita klik yang
Shuffle tu nanti bila dia sekali lagi dia jawab, mungkin hari tu mula-mula dia jawab kali pertama tu soalan nombor 1. Tapi bila kali kedua dia try, hari tu dah jadi hari soalan nombor ketiga ke, dia akan berubah-ubah soalan dia. Okey, yang ini quizzes ni. Okey, kita kena klik dekat quiz. Sepatutnya dia dekat sini. Jadi kita kena belah kiri ni kena klik sini. Butang ni kena klik. Jadi jadilah kita. Okey, ini rasanya tak perlu usik. Kita cuma usik dekat sini. Maksudnya bila kita klik immediately ni after each submission ni, maksudnya lepas je anak murid kita jawab, dia hantar je, dia akan dapat view score. Okey, yang ini later after manual review ni biasanya untuk budak-budak college ataupun kalau kita bagi soalan yang bentuk karangan. Bolehlah kita klik dekat sini, tapi untuk budak tahap kita sekarang ni adalah dekat sini immediately after setiap kali budak hantar. Jadi diorang tahu markah diorang. Okey, bila diorang tahu markah diorang, sepatutnya diorang boleh tengok ni. Okey, ni kita tick. Dia boleh tengok berapa question yang dia tak jawab, berapa yang betul. Lepas tu berapa markah setiap berapa markah setiap soalan tu. Okey, lepas tu klik je save. Okey, lepas tu kita tengok yang kosong ni. Boleh tak? Tak boleh lagi. Okey, tak apalah. Kita terus je pergi dekat title form. Biasanya title form ni dia sama dengan kat atas ni. Sepatutnya bila type je KVK ni, dia kat sini pun dia terus akan klik, akan terus KVK. Okey, jadi ini untitled question. Jadi kita nak bagi soalan apa? Okey, biasanya yang ini asalkan type nama penuh. Okey, kita type nama penuh. Oh, ini dokumen. Jap ya. Cari dulu. KVK part 1. Okey. Handphone pun makin lama makin jatuh. Alright. Okey, ini dia. Okey, biasanya question, lepas tu okey, asalkan type nama penuh. Okey, yang ini adalah kita pergi dekat bentuk dia ada paragraph, MCQ, checkbox. Jadi kalau untuk nama ni kita klik je short answer. Okey, short answer nanti dia akan keluar macam ni. Jadi ini answer key, tak payah abaikan sebab dia tak ada markah. Lepas tu kita klik dekat sini, ni penting, required, sebab kita nak tahu siapa yang jawab. Okey. Lepas tu untuk pergi yang dekat next soalan seterusnya, kita dah klik sini kan. Sekejap bila kita klik sini, nampak tak ada perasan warna biru ni, ada line biru dekat luar. Okey, bila kita klik sini, line biru dekat sini. Jadi kita pun klik tambah sebab nak tambah lagi soalan. Soalan kedua adalah katakanlah kelas. Kita pun type kelas. KELAS las. Okey. Kelas. Biasanya dia dah biasa dah ni. Bila kelas je short answer. Jadi budak akan jawab dekat sini. 2 Ibnu Sina ke, 3 apa ke. Okey. Lepas tu answer key abaikan. Kita nak tahu tak dia kelas mana. Jadi kita pun klik required. Okey. Macam ni. Seterusnya nama sekolah. Okay, kalau kita buat salah macam ni kan, ni kelas ni dah ada. Jadi nak buat macam mana? Takkanlah 2 kali murid isi kelas pula kan. Jadi salah satu tu yang mana kita rasa kita nak hapuskan, kita klik je dekat dia. Ada je warna biru ni, akan adalah butang tong sampah ni, kita pun buang dia. Okey. Okey. Lepas
tu As pun okey, mari tonton. Kita dekat sini kan. Kita buat ni, tambah mari tonton dan nyanyi bersama. Okey, malas nak type, As copy je. Okey, nanti kalau korang type lah ya. Okey, apa nak jawab, apa soalan dia. Jadi macam mana As dapat video tu? Okey, kat sini ada yang tambah ni, pergi je dekat add video. Okey, bila add video, dia akan bagi dua option. Sama ada video search ataupun URL. Biasanya kalau malas nak ni, As dah cari dah siap-siap dekat YouTube. Lepas tu, kita berkenan je video tu, kita pun klik yang dia punya address tu kan. Kita copy je. Lepas tu kita masukkan dekat URL ni. Type je, paste je, nanti keluar. Ataupun kalau nak video search pun boleh juga. Kita tadi buat apa? KV. Kita type je perkataan KV. Okey. Cari butang search. Nanti dia akan bagi banyak video-video yang berkaitan dengan KV. Kita cuma pilih je. Itulah sebab internet tak bagus hari ni. Internet tak nak kawan kita. Tak apalah. Tapi dah pandai dah kalau ni Godeh sendiri tengok. Oh, no video found. Sebab tu biasanya As akan cari yang dekat sini dulu. Masuk dekat YouTube. Cari macam biasa. Dapatkan dia punya link. Baru pergi dekat tu. Masukkan URL. Itu lebih senang, lebih mudah lah. Jadilah macam ni. Okey, yang ini As tak buat required sebab benda ni maksudnya apa? Dia tak ada nak menjawab apa-apa. Okey, so yang ini tak perlu As buang siap-siap, takut nanti terlupa. Alright, jadi As masukkan lagu Ayah Hero Saya kan. Okey, lepas tu buatlah sedikit. Yang ini As ambil dekat ni. Okey, contoh kat sini kita nak add bawah dia, kita buat kat sini. Pergi dekat TT. Add title and description. Inilah dia hasilnya. Okey, ni adalah hasilnya. Copy, paste. Ni copy, ni untuk description. Okey, paste. Suka-suka je. Okey, ni kita lepas tu As rasa disebabkan murid yelah, takkan kita nak bagi dia video je kan, kita nak ajar sikit. Jadi As pun tambah satu lagi, pergi dekat question ni, tapi pergi dekat video. As ambil lah video yang As dah hasilkan. Jadi paste je As punya address tu kat sini. Okey, nanti ada masa nanti kita belajar macam mana As buat video ni. Okey, nampak tak? Ini As cuma masukkan image. Okey, image. Buat juga soalan. Okey, contoh. Okey, pergi juga question. Tapi As kata cuba eja dan baca. Okey, As type dekat sini tahu, cuba eja dan baca. Mari kita eja pula. Okey, kita ambil gambar. Gambar ni biasanya kita dah buat siap-siap. Okey, katakanlah ni dia. Ni kan. As buat select all ataupun As print screen. Lepas tu jadikan dia image, save as picture. Okey, dah ada nanti save as picture. Tinggal lagi nanti bila kita browse dekat sini, ni dah ada Ayah Hero Saya. Klik je. Biasanya kalau buat dekat PowerPoint, image tu kadang-kadang dia besar. Tu yang seronok sikit guna PowerPoint. Dia upload lambat sangat. Okey, nanti dia akan jadi macam ni gambar dia. Lepas tu ni tugasan ni As guna title ni je. Title ni maksudnya masukkan title dan sedikit penerangan.
Lepas tu ni Ais tambah guna question sebab nak masukkan gambar. Kalau title dia tak ada gambar, dia cuma tulisan aja. Okey, ini ni yang Ais buat tadi. Dah tu je, dah siap. Macam mana nak share dengan kawan-kawan? Kita pergi dekat send. Okey, nampak tak dekat sini ada gambar email, ada gambar link. Kita pergi dekat sini. Pergi dekat link ni. Okey, nampak tak? Panjangnya kita punya GF address. Nak copy tak? Boleh copy tapi panjang sangat. Okey, kita pendekkan, shorten URL. Tada! Dah jadi pendek. Lepas tu kita pun copy dan okey, kita pun share. Nak share dekat mana? Nak share dekat Telegram boleh, dekat WhatsApp pun boleh. Okey, katakan As try kacau kat Rose. As pun paste. Okey biasanya nampak bila kita copy paste je, nanti dia dah keluar dah yang ini. Sekarang kita tahulah Google Form kita ni untuk KV part 1. Okey, tu je, senang je. Dah. Terima dengan kasih.